الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita jumpa pada pagi ini. Alhamdulillah, bulan lepas pun kita dah di sini ya. Masjid kita dah siap direnovasi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat daripada Allah Ta'ala. Kita berada dalam tahun baru Hijrah 1445. Tak tahu baki berapa hari lagi hidup kita. Tak tahu baki berapa hari lagi hidup umur dunia ini pun. Semuanya dah sama-sama sampai penghujung. Pada zaman Nabi Adam dah ingatkan umatnya tentang akhir zaman. Dah ingatkan tentang Dajjal. Dajjal kemudian, tapi dah ingatkan kenapa zaman Nabi Adam tu pun dah dikira sebagai akhir zaman. Ini kan pula zaman kita, ya. Zaman kita. Akhir zaman tu bermula bila ya akhir zaman? Akhir zaman terbagi kepada 3 era. Era pertama sejak turunnya Nabi Adam. Sampailah waktu ini daripada turun Nabi Adam sampai lahir Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam dah akhir zaman dah. Kan berapa ribu tahun yang lalu. Dah kira akhir zaman. Kerana Adam adalah akhir spesies yang memakmurkan muka bumi ini. Yang akan lihat nanti dunia kiamat meledak, meletup, pecah semua tu. Siapa? Anak Adam. Bukan dinosaur. Bukan yang sebelum-sebelumnya. Anak Adam. Maka apabila last spesies ini, Allah Ta'ala sebut ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan atas muka ini khalifah, pengganti bagi yang sudah-sudah. Dan lepas tu tak ada khalifah lain. Maka apabila Nabi Adam turun, zaman sudah akhir. Kemudian sampailah zaman Nabi Nuh pun akhir juga. Zaman Nabi Ibrahim pun dah kira akhir juga. Sampai lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang terakhir dah lahir. Maka itu dah Nabi akhir zaman. Masuk episod tengah. Era pertengahan. Daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampailah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi tu first akhir zaman peringkat kemudian. Jadi sampai sebelum Mahdi. Daripada Nabi kita lahir sampai sebelum Mahdi, itulah era pertengahan akhir zaman. Kemudian dari Mahdi sampai habis dunia meletup, meledak semua tu, tu dah kira paling last punya. Jadi zaman Mahdi, lepas zaman Mahdi, next ialah kiamat besar. Maka nak menunggu ketangan Mahdi, kita akan hadapi suasana yang hampir-hampir macam kiamat. Dunia dipersiapkan Allah Ta'ala untuk kiamat. Bilangan umat manusianya pun akan kurang, keadaannya pun akan berubah. Bagaimana daripada Nabi Adam punya era sampailah Nabi Muhammad punya era. Apabila lahir saja Nabi Muhammad kan berubah keadaan kan. Berubah keadaan. Begitulah apabila Imam Mahdi keluar berubah keadaan. Sebelum Mahdi keluar, dunia ini akan dipersiapkan Allah Ta'ala untuk era itu. Dan agak-agak kita ni sekarang kita dalam era mana? Era awal ke, era tengah ke, era akhir? Era tengah lah. Kita dalam era tengah. Belum keluar Mahdi. Dalam era tengah ni pula, dari Nabi lahir sampai penghujung Mahdi keluar, agak kita dalam peringkat mana? Awal ke, tengah ke? Akhir dah hujung. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Imam Syafi'i itu awal. Itu pun mereka dah siap-siap. Itu pun mereka dah siap. Zaman Imam Muhammad 300 tahun dulu dah mula siap-siap lagi. Kerana dirasa dah cukup ujung lah. Dah cukup ujung. Dah 1100 tahun selepas Nabi. Maka mereka rasa mereka dah ujung lah akhir zaman. Dah 1000 tahun lebih. Zaman kita lebih hujung. Segala tanda dah keluar. Segala tanda dah keluar. Hanya tinggal satu tanda belum keluar. Perang sebesar-besarnya. Tak boleh sebut perang besar. Perang sebesar-besarnya. Sampaikan dia punya kadar yang selamat, survive, 1 dari 100 kata Rasulullah. Sehingga kan perang itu mengakibatkan burung pun dari udara jatuh. Jadi perang yang sampai udara pun terjejas. Sampai manusia begitu. Agak-agak ini kalau zaman Nabi cakap, sahabat faham lah, sahabat faham ikut mereka. Mereka cakap boleh imagine macam mana agaknya panahnya banyak sangat ke, sampai begitu ke. Zaman kita agak-agak kita susah tak nak faham. Perang apa tu agak-agaknya? Zaman kita perang apa tu agak-agaknya? Nuklear. Kalau betul-betul berlaku, hanya tinggal
berapa persen saja gitu. Kita tengok yang dia orang buat laporan kan, kalau berlaku akan dalam tempoh 10 minit sekian ratus juta mati, dan bumi akan diselubungi oleh awan, atas pada awan, disebut oleh asap dia tu. Kalau dia sangat panas, kalau dia punya ledak dia tu, dia punya menyambar tu boleh mencairkan serta-merta besi dan juga kaca. Kaca punya melting point 1500 darjah tu, degree ya. Maka dia punya panas itu sampai itu, mana kan tak semua jadi asap semua ni atas asap ni. Dunia bertahun-tahun akan gelap, tak ada cahaya. Manakah tidak orang nanti lapar. Ketika itu orang-orang jahat akan ambil kesempatan. Whoever yang maksir saki-baki, yang jahat mesti ada. Banyak manusia ke? Kata 1%. Dan 1% tu termasuklah juga dengan haiwan-haiwannya. Kalau mati banyak haiwan, manusia dalam 1% manusia masih ada kota dia lebih sikit lah. Kalau banyak mati manusia, bermakna dalam 1% manusia sangat sikit lagi lah. Maka apa berlaku perkara itu, nanti segala yang jahat-jahat yang dah plan macam-macam sekarang ini, nak kontrol ini, nak ta'aluk ini, nak ambil ini, nak singkir ini, nak kuasa ini. Ketika itu mereka tengok orang tengah dalam chaos, tengah dalam dengan tak menentu kan, semua tak menentu. Ketika itu mereka ambil kesempatan. Ketika itu umat Islam yang makin saki-baki dengan gelapnya, dengan bingungnya, dengan dikacaunya, ketika itu Mahdi keluar. Jadi Mahdi keluar, suasana dah prepare for him. Kalau Mahdi keluar sekarang dah rasa-rasanya. Kalau Mahdi keluar sekarang, rasa-rasanya lah pada pemimpin-pemimpin dunia Islam, serahkan tidak agaknya pada dia pentadbiran. Imam Mahdi dah keluar, ambil parlimen, ambil kabinet, negeri sana, negeri sini, timur tengah, timur tepi, timur jauh, timur laut, timur darat, timur apa, semualah. Agaknya serahkan tak agak pada Mahdi, agak-agaknya lah. Tak ada. Jangan main-main bising-bising. Dia tengah cakap. Agak-agaknya mereka sedang tak pada Mahdi. Tidak. Mahdi rampas. Tidak. Tengah perang Mahdi datang jadi tenang. Takkan Mahdi nak buat perang lagi sesama Islam. Habis Mahdi nak tunggu, no time. Suasana dah disediakan untuknya. Ketika itu tidak yang pegang kecuali orang-orang yang jahat saja. Orang jahat, orang baik telah dibuli lah, kita senang cakapnya begitu ya. Begitu. Dan Mahdi kalau datang, dia akan kembalikan suasana macam zaman Rasulullah tau, macam zaman Sayyidina Umar. Agak-agak boleh tak orang perempuan joget, menampilkan diri, segala hiburan berkumandang. Agak-agaknya muzik Mahdi pergi tak agaknya pergi pusat siaran, pergi pusat hiburan, tutup, tak boleh, jangan siarkan ini, jangan mainkan ini. Agak-agak Mahdi buat gitu tak? Diorang dengar tak agaknya? Tak ada benda tu lagi, kau dapat bernyawa dah cukup bagus. Jangan katakan nak adakan suasana-suasana begitu lagi, naik kelab, suasana yang apa-apa hiburan semua gitu. Kau dapat bernyawa dah cukup bagus. Sebab apa ni dah nak akhir zaman tau. Next is kiamat So all that dah dikosongkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mudahkan Mahdi tak payah kecoh-kecoh begitu semua. Jadi kalau siapa yang nak ubah, baik ubah sekarang. By that time memang dah tak boleh nak ubah pun. Dah tak boleh nak bikin apa pun. Dah kena force tu ubah pun. Jadi siapa nak ubah, baik ubah sekarang ya. Nabi mengatakan beruntung orang yang mati sebelum 3. Mati sebelum aku, mati sebelum imam, mati sebelum Dajjal. Mati sebelum Nabi, sahabat-sahabat yang meninggal dahulu. Kan Nabi boleh doakan. Dia kena siksa kubur pun, Nabi taruh pelepah pun boleh terlepas. Mati sebelum imam. Mati sebelum imam ni ulama macam-macam bincang. Sama ada mati sebelum Imam Mahdi, iaitu belum perang besar tu, ataupun mati sebelum any imam, iaitu guru mursyid kita. Wah, untung fulan meninggal, kiai masih ada, kiai yang senggarakan, kiai yang sembahyangkan, kiai yang talqinkan, doakan. Kan untung kan? Untung fulan meninggal, Habib Umar yang imamkan. Oh, untung guru ni masih ada. Sebenarnya dia terpimpin sampai akhir hayat dia. Dia terpimpin sampai akhir hayat dia, sampai lepas akhir hayat dia pun guru dia yang selenggarakan dia. Mati sebelum imam. Penghabisan mati sebelum Dajjal. Kalau dah Dajjal keluar, oh tak apa, aku nak tentang Dajjal. Tentang Dajjal ke ikut Dajjal. Semalam ada beberapa orang sahabat tanya kepada kita, di antara persiapan-persiapan akhir zaman, apa amalan patut kita buat? Apa amalan apa agak-agaknya? Amalan apa patut kita buat persiapan?
Yang before we cakap kau amalkan ratib ini, before kita cakap kau amalkan zikir ini, amal yang ada sekarang ni kau kemaskinikan. Itu sementara itu cukup dulu. Sebagaimana Habib Bakar Adni bilang, nak ngadap pada zaman kena talaqi, taraqi, tawaqi. Talaqi itu cari guru yang ada sanad, cari guru yang boleh bimbing kita ingat akhirat, guru yang boleh palingkan kita pada dunia, guru yang boleh mengingatkan kita, cari talaqi. Kemudian taraqi ialah kemaskinikan. Sebab ketika itu iman sangat-sangat diperlukan, dan iman akan kuat kalau ibadat kita ada. Dan ibadat nak hasil kena buat betul-betul, kena kemas-kemas ibadatnya. Kita kan afford untuk sembahyang yang sambil leka. Kita nak sembahyang yang apa kita sembahyang jadi innas salata tanha anil fahsya wal munkar, sembahyang yang betul-betul efektif. Kita nak haji yang al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kita nak puasa, as-saumu junnah, puasa adalah binting. Kita tak nak puasa yang setakat lapar dan dahaga. Kita tak nak sembahyang yang setakat tunggang tunggik. Kita tak nak haji yang setakat melancong. Kita nak semua yang menghasilkan. Maka sebelum kita tambahkan, kita bilang tambah ibadat yang ada ini kita kemaskan. Pastikan tuan-tuan sekalian, kita dan anak-anak kita sembahyang 5 waktu, 5 dalam waktu, 5 awal waktu, 5 di dalam rumah Allah, 5 berjamaah. Seberapa daya kita, ya. Itu kemas sembahyang kita. Kemudian kita jaga baik. Dan orang bertanya, macam mana cara kita nak menyelamatkan anak isteri kita, mendidik anak isteri kita pada musim-musim fitnah gini? Apa patut kita bimbing mereka, bagaimana? Kita bilang, sebelum kita bilang macam mana kita nak bimbing anak isteri kita, kita kena tengok yang nak membimbing anak isteri kita, iaitu kita diri sendiri. As a father, sebagai bapa, ya, kita nak jadi bapa yang efektif nasihat kita pada anak-anak. Tak boleh tidak. Kalau ibarat air yang boleh mengubahkan najis kepada suci, benda najis, benda kena najis menjadi suci, ialah air apa? Air mutlak. Jadi kena jadi pada zaman ini, wahai bapa-bapa sekalian, kena jadi bapa-bapa yang mutlak, suci lagi menyucikan. Kalau setakat suci tapi not enough, tak boleh menyucikan juga. Macam mana suci dan menyucikan? Kalau air kita tahu suci dan menyucikan itu macam mana? Air yang suci tak menyucikan itu macam air teh, ya. Jadi kita kena jadi bapa yang pure, tak boleh jadi bapa yang bercampur-campur. Bapa tapi ada same time buat kerja yang tak macam bapa. Apalagi jadi bapa yang mustakmal, dah dipergunakan untuk macam-macam diri kita. Kita pergunakan diri kita untuk macam-macam. Bapa mustakmal. Apalagi kau jadi bapa yang mutanajis, tak boleh mensucikan anak. Jadi before kita bilang kita nak bimbing anak kita, mari nak kita baca ratib bersama-sama, mari nak kita hadir kuliah. Dis bapa, kalau kau jadi bapa yang mutlak, kau dapat suruh anak kau sembahyang aja 5 waktu, dah cukup baguslah tu. Anak kau dengar cakap tu dah cukup bagus. Kemudian apa yang kau ajak dia akan ikut. Kalau bapaknya mutlak, najis macam mana pun dicurahkan akan jadi hilang najisnya, akan jadi suci kembali. Betul tak? Kalau bapaknya bapak yang mutanajis, tak guna. Air mutlak ada najis, satu cawan saja, dah hilangkan segala kesan-kesan najis itu, digirus sikit satu cawan dia, suci. Tapi kalau kau pakai air mutanajis, kau pakai air yang berubah, air mustakmar, berbaldi-baldi pun tak akan jadi suci. Itulah bapak. Bapak macam mana nak jadi mutlak bapak? Jangan pergi tempat najis. Anak semayang, baca ratib dia, baca kitab. Malam bapaknya buka handphone, gambar haram. Bapak mutanajis. Bukan bapak mutanajis, bapak yang ada bernajis. Begitu ya. Anak kita tak akan boleh berubah. Bapak penuh hasad, dengki. Allah. Begitu juga kita kalau nak jadi pemimpin, kena jadi pemimpin yang mutlak, baru boleh mengubah orang di bawah kita. Kita jadi pemimpin yang mutanajis, pemimpin yang mustakmal, tak boleh ubah. Pemimpin kampung baik, pemimpin syarikat baik, pemimpin AJK baik. Kalau kita jadi yang mutlak, kita boleh sama-sama berganding bahu. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmat kita senantiasa ya, berkat tahun baru ini kita dapat ubah langkah kita ya. Baik, sambung kitab kita sampai muka surat ya 12 sampai. Janganlah merasa puas sebelum mata melihat kedudukan, kerana orang yang rugi adalah
yang merasa cukup dengan bayangan sahaja, ya. Reality ya. Kena jadi real, jangan angan-angan. Saya rasa saya macam dah dapat anugerah lah. Saya rasa saya dah mula dapat benda pelik-pelik, memang pelik. Memang pelik. Jadi biar jadi orang yang sedar diri dosa dan kurang, itu lagi baik. Dan daripada kau rasa kau dah cukup, apatah lagi sudah meningkat. Dia kena real. Sebab itu dalam kita bilang tadi, dalam talaqi tadi, dalam belajar semalam kawan-kawan kita tanya, nak cari guru yang macam mana, siapa kita nak approach. Siapa pun kita boleh approach. Salah satu syaratnya ialah dia no tak tentu. Siapa nak approach agaknya? You come to the right place. Na'udzubillah. Siapa kita nak approach? Cari guru. Jangan cari guru yang ada banyak perkara-perkara pelik-pelik mencari bagi adat. Guru yang kalau orang sakit aja sembuh, terus sembuh. Guru yang dia seluk saja, taruh tempat baga, delima merah, amboi. Guru yang tengok muka kita, kenapa awak begini, amboi, kasyaf. Jangan cari guru yang macam itu. Jangan cari guru yang ada mencari bagi adat. Wajib mencari guru yang tidak mencari bagi syariat. Guru tapi kau tengok matanya, kau dah tengok perempuan. Guru tapi kau dah mulutnya punya dahsyat. Guru tetapi kalau tentang halal haram ni, makan semua tu menceroboh saja. Allah, jangan. Dia ada banyak mencari bagi syariat. Carilah guru yang jangan ada mencari bagi adat. Wah, tapi dia wali. Tak, tidak semua yang pelik adalah wali. Kita dah bincangkan, tidak semua yang pelik adalah wali. Ada di situ ada istidraj, di situ ada sihir, di situ ada berbagai-bagai, ya. Maka jangan, ya. Jadi dia kena hidup di alam nyata, ya, hidup di alam nyata. Baik. Tetapi isyarat ini merupakan petunjuk kemudahan untuk menjelaskan ibarat, dan jejak adalah tanda dari pembuat jejak itu. Dan di samping kasidah ini diakhiri dengan huruf Ain, merupakan bukti bahawa pandangan mata juga akan ditolong dengan perhatian beliau. Sedangkan untuk menampakkan pandangan ini dengan bantuan perhatian beliau menunjukkan tidak adanya peran sertaku kerana pandangan telah dihadapkan oleh perhatian. Maka dengan berkat Hamim Ain datanglah pertolongan melalui Kaf Ha Ain Sad, hingga terjadilah pertemuan khusus dengan junjungan kami penyusun kasidah ini di masjid beliau yang terletak di Subair. Kemudian beliau memberi syarat penuh untuk pensyarahannya hingga muncullah pertolongan secara menyeluruh dan semangat yang sempurna untuk mengerjakannya. Beliau mengisyaratkan agar manakib pada salaf ini dan wasiatnya dijelaskan lebih luas. Ini semua terbit daripada syair yang ujungnya di Ain. Syair yang ujungnya di Ain. Maka orang kalau syair-syair ini dia punya kategori kan macam kita lah. Indeks A, apa semua. Orang punya indeks alif, ba, ta. Dan kita punya indeks A tu yang ujung pada awalnya. Apa? Itu pucuk pauh di 5 batu. Itu daripada mana? Nak cari daripada mana indeksnya? P. Kalau kita nak cari apa? Kalau kita nak cari apa? Tinggi-tinggi si matahari, kita cari mana? T. Diorang tidak, diorang tengok ujungnya. Pucuk pauh di 5 batu, maka diorang cari T, bukan P. Begitu, ya. Jadi Ain yang hujungnya dengan Ain. Because permulaannya boleh jadi macam-macam. Ujungnya tu yang rhyme, ujungnya tu yang sama, ya, begitu, ya. Sedangkan untuk lain yang lainnya agar penjelasannya dipersingkat. Dengan demikian kuatlah tekad dan niat, lalu datanglah pertolongan dari gudang-gudang rahsia yang tersimpan, dan terbukulah pintu kemudahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Darinya lah permulaan dan hanya kepadanya tempat kembali. Tidaklah aku mendapat taufik kecuali kerana Allah. Kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku berserah diri. Maha suci engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini masih mukadimah, kita baca saja, ya. Manfaat penulisan dari segi penjelasan dan penjabaran atau penyingkat penjelasan yang lain atau mengumpulkan informasi
yang terdapat pada buku-buku lain, atau untuk penyusun dan penggantian, atau untuk pembenahan, bahkan untuk bentuk penyusunannya yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam menukil manakib serta cerita-cerita mereka, kebanyakan aku ambil dari jadi dia bilang, dia nak dalam syarahnya mesti ada apa di situ, dia bilang mesti ada penjelasan, didn't explain ayat ini apa maksudnya. Di situ ada penjelasan dan ada penjabaran atau peningkatan. Penjabaran itu apa? Tampung, tokok. Sepertilah kalau kita bahasa Melayu, kadang-kadang kita baca kitab Melayu aja, tambah imbuhan. Tambah, dia tak ada taruh dari ke kepada, tak ada, kau kena tambah sendiri. Kena tambah sendiri, itu penambahan, penjabaran, atau meningkat penjelasan, summary, ringkaskan. Sebab yang ada berbunga-bunga, maka dia ambil ringkaskan, ambil poinnya semua tu. Itu bijaknya orang tahu. Yang ada orang kau cakap, orang yang pintar menyusun kata-kata sama ada cakap atau penulisan, sometimes certain things di elaborate, sometimes certain things bahkan dia summarize, ringkaskan, jadi orang faham. Itu orang yang mahir, ya. Tidak semua dielaboratekan, jadi boring, kita bukunya jadi boring, dan tidak semua diringkaskan sampai orang tak sampai maksudnya. Orang akan beratur ringkas begitu. Setengah-setengahnya diringkaskan, summarize, setengah-setengahnya bahkan di-explainkan. Begitu, ya. Dia tengok. Jadi untuk ini semua dia bilang, aku ambil contoh daripada kitab-kitab yang di bawah ini, diambil daripada isi-isi yang kandungi. Kitab Silatus Salaf karya Abu Qasim Ismail bin Muhammad bin Fadil. Baik, terus namanya ini sampailah kepada bawah, ya. Kita sebutlah nama-namanya biar berkat. Kitab Tabakat karya Imam Abdul Wahab Asy'arani. Kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat karya Imam Nawawi. Kitab Takhrij Al-Mi'atain karya Imam Abdullah bin Arsyad Al-Yafi'i. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan buku-buku lainnya. Kitab Awariful Ma'arif karya Imam Sahruwardi, dan kitab Jah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kitab Risalah Kusyairiyah, dan kitab Al-Khamis fi Manaqib An-Nafasin Nafis, kitab Al-Burqah Al-Masyiqah karya Imam Ali bin Abu Bakar Ba'alawi, kitab Iqdun Nabawi Wasyar Al-Mustafawi karya Imam Syekh bin Abdullah Al-Idrus, kitab Al-Mashra' Rawi fi Manaqib Sadah Bani Alawi karangan Imam Al-Allamah Muhammad bin Abu Bakar Al-Shilih, dan kitab Jawharus Syafaf karya Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Al-Khatib, dan kitab Lataiful Minan karya Syekh Ahmad bin Atta'illah As-Syazali, kitab Syawaikul Mughriqah dan Syarah Hamaziyah karya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Makki, kitab Nurus Safir, dan kitab Ta'riful Ahya bi Fadail Ihya karya Syekh Abdul Qadir Al-Andrus, putra Syekh penulis kitab Al-Aqid, dan kitab Zahrul Basim, dan juga kitab-kitab lainnya. Kita nak tanya, siapa dah pernah khatam 5 daripada kitab-kitab yang sebut ini? 3? 1 mungkinlah Ihya Ulumuddin tu. Mungkin ada di antara kita yang sudah baca, ya. Tetapi dengan kita baca kitab ini, semua yang dalam kitab tu mestinya ada dalam sini, dipetiknya. Jadi sebanyak sikit kita dapat baca sedikit daripada kitab ini, sedikit daripada kitab ini. Macam kita baca kalau Sabilul Muhtadin lah, dia sebut bagaimana Ibn Hajar sebut dalam Tuhfah, bagaimana Imam Rali sebut dalam Nihaya, bagaimana Imam Nawawi sebut dalam Majmu'. Semua kitab-kitab tu kita tak terbaca. Tetapi dengan kita baca satu kitab, dalamnya itu ditukil daripada macam-macam kitab, ya. Lepas itu kata guru saya Habib Abdullah Jufri bilang, kita kena, orang dah tulis kitab, kita kena hargai, kita kena baca tau. Sebab penulis tu tidak menulis satu buku kecuali dia dah baca paling tidak 20 buku of that kind. Begitu, ya. Kalaulah contoh orang nak bikin buku mi goreng, buku dia mi goreng umpamanya lah,
cara mi goreng, cara nak goreng, cara nak tumis, cara nak itu. Paling-paling tidak dia dah ada 20 resepi mi goreng. Mi goreng mamak, mi goreng mamu, mi goreng mami. Semua tu umpamanya ya. Dia dah belajar semuanya tu, baru dia boleh tahu. Hati-hati kalau buat begini. Jadi semua tu ilmu dia dah ada. Jadi kita baca satu buku, actually di dalam itu ada kandungan semua yang buku yang dia baca tu. Jadi beruntung, beruntung kita begitu. Dengan itu kita sambung juga dengan penulisnya, penulis kitab ini, ya. Habib Zain ni dia di Madinah. Dia orang Tarim bin Smith. Masih kaum-kaum dengan mufti Singapura dulu, Habib Musa bin Smith, ya. Dia dihantar ke Madinah. Sebab tu habaib kita bukan pilih tahu nak pergi mana. Aku rasa aku nak dakwah lah dekat San Francisco. Aku rasa aku nak dakwah lah dekat Surabaya. Aku tak nak lah, aku tak perlulah pergi ke Malaysia. Dah banyak orang alim ulama. Lah, di mana guru dia hantar, di situ dia pergi. Dan dia tetap sampai mati. Walau susah, walau apa sekali. Walaupun tak mengajar. Habib Zain sekarang tak mengajar. Nampak kereta rumah dia ada CCTV. Nampak 4 orang masuk aja, polis datang. Ni siapa ni? Siapa ni? Kena geledah, kena apa semua. Allah, kesian, ya. Sebab pahaman kita, pahaman mereka lain, tak suka. Ada kereta parking nak pergi rumah dia, kena make appointment, tak boleh ramai orang, jumpa sekejap aja. Allah. Tapi tetap dia tidak berpindah. Dia dipindah. Kenapa? Dia arahnya ke Madinah. Di Madinah dia stay. Di Madinah dia stay. Kalau pergi Masjid Nabawi, tengok orang perhati dia. Orang-orang kita kan kenal. Nak salaman dia aja gitu, ada yang tahan, tak kasih. Itu orang-orang alim punya ujian. Habib Zain Al-Habashi, Habib Zain bin Smith. Kita kalau pergi jumpa dia, dapat salam cium, dapat salam tangan dia. Nanti dia bilang, ini dah terlanjur ini, kita bilang dah dikirim salam semua orang kau. Kita sampaikan salam daripada Habib Zain, ya. Habib Zain dah tua, dah 18, sekarang dah mula lupa-lupa sikit. Kesian kita tengok orang tua-tua kita dah mula lupa-lupa sikit. Kita bilang Allah, dah tak sekuat dulu ingatan dia, ya. Allah. Kalau nak diseronok, cerita Tarim. Dia seronok. Nanti dia tanya kita, nanti dia ceritakan kita. Nanti dia tanya kita, dia ceritakan kita. Habib Zain. Saya panjang duduk tu bual-bual cerita Tarim saja. Begitu, ya. Di samping keterangan yang aku dengar dari guru kami Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, penyusun qasidah ini, atau beliau mengirimkannya kepadaku, juga terampil dari buku-buku beliau seperti Nasaihud Diniyah, Sabilul Iddikar, Da'wat Tamah, Al-Kalam Mansur Fil Hikam, Darul Mandum, Rasail Al-Fatawa, dan buku-buku beliau yang lainnya. Kalau buku Imam Haddad ni banyaklah kita dah baca. Banyak kita dah baca buku kitab-kitab Imam Haddad. Itu dah tuan-tuan ni, itu yang bilang futuh tau. Lain orang yang dapat tanya. Contoh kitab Imam Haddad tu, kitab Nasaihud Diniyah tu, kalau orang awam macam kita baca, kita dapat faham, tahu. Orang yang lebih tinggi baca, pahaman dia lain. Orang khas kalau baca, dia nampak macam-macam lain. Terbuka futuh bagi dia. Orang yang ahli lagi lain, dia boleh syarahkan kitab itu. Daripada satu kitab itu boleh sampai satu volume begini. Dia syarahkan every tajuk. Subhanallah. Begitu mereka. Tengoklah guru-guru kita kadang mengajar. Kalau kita lah macam tak ada modal nak cakap, ya. Dia orang kalau mengajar satu jam, satu muka surat. Kalau baca atas sampai bawah 5 minit. Tapi dia sampai 1 jam dia boleh syarahkan. Dia kupas. Tengok ni. Daripada gasidah-gasidah ini, dia nak syarahkan. Dia refer kitab ni, dia tengok dalam kitab ini, dia begitu. Allah, susah payah. Jadi pada syair yang ada ini saja, berkembang jadi lain, berkembang. Yang orang ini baca, dibukakan faham ini, dia rujuk daripada kitab ini, dapat faham ini, maka jadilah satu gubahan yang lain. Sebenarnya itu namanya futuh, dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Jumlah bait qasidah ini bila dihitung dengan menggunakan huruf, makna yang besar mensyaratkan tentang pengamalan isinya, dan yang mengherankan qasidah ini diakhiri dengan huruf ain. Kalau dilihat kalimat syariat yang mulia dalam tulisan Arabnya diakhiri dengan huruf ain,
Begitu juga kalimat arash dan ilmu yang dimulai dengan huruf ain. Jadi ada isyarat di situ. Arash tinggi, arash besar, arash agung. Ilmu sangat luas dan mendalam. Itulah juga apa gasidah ni menunjukkan yang sedemikian begitu ya. Perlu diketahui sebenarnya terlintas dalam hati keinginan untuk menguraikan biografi junjungan kami dan keberkahan kami penyusun gasidah ini, tetapi keinginan ini tidak dapat terwujud kerana berbagai alasan. Di antaranya aku melihat beliau tidak terlalu menyukai hal ini dan juga tidak suka memperpanjangkan pembahasannya. Jadi penulis syair ini siapa? Imam Haddad ya. Jadi kalau Habib Zain Habsyi ya, Habib Zain Habsyi. Jadi kalau nak tulis tentang biografi ini akan jadi panjang lebar kitab ini. Jadi lari pulanya pada dia punya tujuan tulis kitab ini, maka dia tak tulis. Dan kenapa lagi dia tak tulis? Banyak cerita yang mencari bagi adat. Ini guru ya. Dia orang bukan nak cari orang ada mencari bagi adat, tapi memang ada pada guru yang tak ada cari bagi syariat, perkara yang cari bagi adat. Tu memang ketika satu keistimewaan. Sengaja mencari guru yang ada mencari bagi adat, tak boleh. Cari guru yang tak mencari bagi syariat. Bahkan bagi setengah guru-guru yang istimewa, dahlah dia mengajar syariat, pada diri dia tak ada mencari bagi syariat, bahkan Allah karuniakan dia banyak perkara yang mencari bagi adat. Tu istimewa tu namanya. Tapi bukan kau cari yang pelik-pelik saja, tapi syariatnya tunggang langgang, tak mau. Begitu ya. Dan dalam cerita Habib Ahmad bin Zain banyak yang begitu-begitu. So takut lari pahaman orang, kena explain pulanya, dah jadi buku lain pulanya, maka dia tinggalkan saja ya. Alasan yang lain, aku juga telah mengetahui keadaan dan imam-imam ni tak suka nama dia disebut-sebut. Macam Imam Syafi'i, aku suka setiap yang belajar pada aku tak mengatakan bahawasanya itu diambil ilmu daripada aku. Kan orang sekarang mazhab Syafi'i, dia lagi suka kalau kita bilang kita kan orang sekarang bilang jangan ikut mazhab, mana boleh mazhab. Kan Imam Syafi'i pun kemaruk sangat nak pakai mazhab aku Syafi'i, dia pun tak suka. Tapi memang kita belajar daripada dia, ambil daripada pahaman dia, guru-guru kita sealiran dengan dia. Maka Allah Ta'ala dianya low profile, tapi Allah Ta'ala nak muliakan namanya, maka disebut Imam Asy-Syafi'i. Mereka tak suka nak diselah-selahkan. Begitulah juga Imam Ahmad bin Zain ni, maka sebab itu dia tak perpanjangkan kisah riwayatnya. Alasan yang lain, aku juga telah mengetahui keadaan dan muamalah beliau dengan Allah, keikhlasan, kuatnya keyakinan dan pancaran nurani, ketungguhan beliau dalam beragama, ilmu beliau zahir dan batin, sikap beliau yang selalu menjaga zahir syariat. Kita tengok ya, menjaga zahir syariat ya, dan memperkuat batinnya dengan syariat. Di samping ketinggian makrifat beliau kepada Allah, juga hal lainnya yang sulit untuk ditulis. Kita bilang banyak benda-benda yang bahagian makrifat hakikat, macam mana nak tulis? Macam mana kau nak tulis benda-benda begitu semua? Unexplainable ya, unexplainable, perkara-perkara rohani, unexplainable. Jadi sebab itu dia tak tuliskan di sini. Bahkan bisa jadi beliau akan beralasan dan keadaan yang tidak aku ketahui lebih banyak daripada yang aku ketahui. Nanti aku dah tulis banyak panjang lebar, rupanya pun baru sikit aja. Jadi kamu sangka wah hebatnya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, rupanya dia bukan hebat, dia sangatlah hebat. Dan kita sangka dia hanya hebat. Begitu ya. Jadi yang aku tulis panjang lebar tu pun kecil daripada biografi. Baik aku jangan tulis. Jadi kalau aku tulis kau sangka setakat itu saja. Setakat itu saja. Rupanya dia lebih daripada itu ya. Ini semua hanya jauh hari mengenal manikam. Kalau nampak manikam, dia bilang ini manikam. Mutunya tinggi, harganya tinggi ni, benda ni susah nak cari, ini mahal ni, ini istimewa, cantik, kau tengok ni, kau begitu, kau tengok cara dia punya canai dia, kau tengok. Itu maknanya orang tu jauh hari. Itu nama jari mengenal manikam. Dia nampak manikam, dia kenal dan dia terus letakkan kedudukannya. Terus dia suruh dipersembahkan, dipakai, kita letakkan di mahkota, ditatahkan pada cincin. Tetapi kalau orang yang tak tahu, dia nampak manikam, apa ni? Asal batu ni gini? Ini batu ni kenapa pula begini? Pahamanya ya. Apa sebab kaca ni begini? Kaca dia bilang. Apa sebab pula kaca ni warnanya begini? Lain pelik Kau tengok batu lain semua. Ini lain macam lah. Batu jin tak? Bida'ah.
Umpamanya ya. Umpamanya kalau orang tak faham, nanti dia gitu, pasal dia bukan jauhari, sebab dia tak kenal manikam. Kalau gini, dia bukan jauhari, sebab tu dia tak kenal manikam. Silap-silap, dia hanya suka nak menikam. Begitu ya, orang begini ya. Jadi ini tengok, ini jauhari, dia tahu macam mana imam ini, dia tahu dia, sebab tu dihargai ya. Dan tidaklah sekala pada ustaz-ustaz kita lah yang seleran kita sebut guru dia gini, sebut kiai dia gini, kecuali dia nampak, dia tahu keistimewaannya dan dia hargai. Macam kita sebut tentang Habib Ali bin Ja'far Batu Fahad, aku nampak depan mata aku tengok zuhud dia, aku tengok pengorbanan dia, aku tengok ikhlas dia, aku tengok mesra dia, aku tengok lunak dia. Sebab itulah kita hargai dia. Kalau jauhari yang pandang dia akan pandang setinggi-tinggi menikam. Aku yang bukan jauhari pun dapat memandang dia sebagai satu permata yang indah. Kalau jauhari yang pandang dia akan bilang dia manikam. Tidak ada seumpamanya di tempat ini pada zaman ini. Begitu ya. Jadi begitu dia orang yang faham ya, tu orang yang faham. Yang tak tahu dia tak tahu. Dia batu pun dia tengok apa ni. Ya. Semua dia bedakan saja umpamanya lah ya. Pasal dia bukan jauhari maka dia tak kenal manikam. Apa maksud hanya jauhari kenal manikam? Ada orang tak tahu tu, orang sekarang ni pergi bahasa pun dia tak faham. Apa maksud jauhari manikam? Melayu kenal keling. Apa pasal? Melayu nama jauhari, manikam keling. Bukan hanya jauhari kenal manikam. Itu memang kawan dia, jiran dia. Ya? Jauhari tu ahli permata. Jauhar tu permata. Jauhari tu ahli permata. Ya? Mengenalkan batu manikam yang indah. Hanya jauhari mengenal manikam. Tu orang Melayu. Cantik orang Melayu cakapan ya. Tinggi ya. Begitu ya. Hanya jauhari mengenal manikam. Tinggi dia punya maknanya tu. Baik. Ini semua sesuai dengan kemampuanku dan kekuatan yang Allah berikan kepadaku dalam memahami hakikat agama dan zahirnya tanpa campur tangan kekuatanku sama sekali, dan hanyalah Allah yang maha mengetahui dan akan keadaanku. Allah yang beri aku faham, Allah yang buat aku understand Habib ini, Allah yang buat aku able to recognize who he is, Allah yang buat aku tahu value dia, bukan aku I got nothing. Allah yang buat aku faham dia. Baik. Adapun mengenai kedudukan guru kami dan keberkahan kami Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, maka aku tidak mengetahui sedikit pun, tetapi ringkasnya seluruh kepribadian para ulama yang tertuang dalam qasidah Ainah itu terkumpul pada diri beliau. Oh ya Allah, kita kalau cerita Imam Haddad begini, Imam Haddad begini, Habib Zain mengatakan tak apa pun dia Imam Habib Ahmad bin Zain Habsyi, penulis syair ini, aku tahu dia begini, dia begini, dia begini, tapi pun not aku tahu, Allah beri aku tahu, dapat sebagai aku faham dia, I understand him, I understand him, and that understanding is gifted from Allah Ta'ala. Namun his teacher Imam Habib Abdullah Haddad, aku tak tahu, main level tak tahu, aku cuma tahu namanya, bagaimana ni semua far from aku boleh faham, aku tak faham. Dia tak faham. Dia tak faham bermakna Imam Ahmad Zain Habsyi dah tinggi, Imam Haddad jauh lebih tinggi, tak terjangkau aku. Begitu ya. Tapi orang sekarang banyak faham. Dia tengok nama Imam Haddad, dia tengok, dia tahu, dia faham. Oh, ni Syiah. Oh, pandainya dia, mudah dia terletakkan begitu ya. Allah, ini dah alim ulama gitu. Aku tak tahu. Far from my ability to understand him. Tu maksud dia ya. Baik gitu ya. Tetapi yang aku tahu, semua ulama-ulama yang ada ni semua bersikap dengan sifat yang dia tulis dalam syair ini. Maknanya aku nampak fulan baik, actually he take from this. Fulan baik begini, take from this. Sumber bagi kebaikan orang sekarang ini ya. Baik. Kita baca kitab ini tulis Habib Ahmad bin Zain, dengan sebelum kita baca dia punya syarah dia semua tu, kita tengok bahawasanya Habib Zain bin Semit ni sendiri pun pelik juga, bahawasanya cara dia memahami guru-guru ni pun tak macam kita. Cara dia punya understanding pun tak macam kita ya. Baik. Ketika lambang-lambang perkara kebaikan dan kesalehan telah punah, orang-orang saleh semakin sedikit jumlahnya, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh telah hangus, keadaan penduduk zaman semakin bertentangan, keadaan tarikat semakin terpuruk dan hakikat tertutup,
serta yang tersisa hanyalah golongan-golongan yang sedikit sekali di zaman ini. Mereka terabaikan dikarenakan kebodohan dan kegelapan yang telah merata kepada penduduk zaman. Di samping sisa-sisa cahaya yang sedikit, tidak dapat terlihat jelas cahaya-cahaya ini kecuali bila dipandang dengan cahaya. Sedangkan kegelapan, kebodohan juga kelalaian telah merasuki diri mereka. Subhanallah. Zaman sekarang nak cari orang yang begini dah susah. Dahlah sikit terlindung pulaknya dengan segala kejelekan. Nak pandang cahaya kena dengan hati yang bercahaya. Itu yang bilang kalau nak pandang kota tarim bukan dengan pandang ini, pandang mata hati ini. Jadi kau nak pandang orang-orang ahli cahaya dengan hati yang bercahaya, baru kau dapat kenal dia. Baru kau dapat kenal dia. Tetapi sangat sedikit orangnya ya. Tetapi kalau kau nilai-nilai masih ada, masih boleh jumpa ya. Adalah juga sikit-sikit sisa-sisa. Kena bilang tadi tak ada langsung tak boleh tak. Dah tak ada salihin, dah tak ada wali, berdosa. Masih ada. Cuma dimasturkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masturkan dan dia pun masturkan. Akhir zaman ya, kalau kau tengok orang semua dah ikut hawa nafsu, salah orang bilang betul, betul orang bilang salah, ketika itu sembunyi, hide and save yourself. And then whoever want to be saved by you. Hanya sembunyi, selamatkan dirimu dan selamatkan orang-orang yang suka diselamatkan olehmu. Jangan tampil. Kau tampil timbul fitnah. Fitnah atas agama Allah. Nanti dia cakap yang benar, orang jahat akan tikam dan dia mengatakan ini salah, ini yang benar. Maka orang semua pandang yang salah itu sebagai benar. Jadi agama Allah terfitnah. Dan dia pun makin dapat payah dan susah. Tetapi kalau dia hide, dia duduk, dia diam, sekurang-kurangnya orang yang cari kebenaran tahu nak tuju dengan dia siapa. Safe ya. Sebab itulah akhir zaman kadang-kadang setengah-setengah ustaz dah bagus-bagus, tiba-tiba kita tengok dia dah tak tampil lagi. Sama ada memang dia sendiri tak tampil ataupun keadaan membuat dia tak boleh nak tampil. Tak dibenarkan tampil. Itu semua kita jangan komen apa-apa. Itu semua tu memang dalam proses Allah Ta'ala nak hide them. Sebab dia ni sanggup tampil, dia ni sanggup terima keterikan orang, dia ni sanggup ditikam orang pun. Tapi Allah Ta'ala sudah tiba waktu, ilmu kau tu valuable untuk diketengahkan, hide, sembunyi. Sudah, orang nak jumpa kau. Allah Ta'ala nak jadikan dia mastur. Allah Ta'ala dalam proses nak jadikan dia mastur, tersimpan. Sebab itu tak selah. Berlakulah macam-macam itu dan ini dan itu sehingga dia tidak tampil lagi. Begitu ya. Hati-hati. Dan guru-guru yang begini kita kena pandai cari mereka. Kena cari mereka sebelum mereka terus lenyap ya. Baik. Ghasidani mempunyai keinginan yang sesuai dengan kehendak, perintah dan keredaan Allah untuk memberi pemahaman kepada orang-orang yang bodoh itu dan untuk menyedarkan orang-orang yang lalai, juga mengingatkan tentang tarikat dan para ahli tarikat di samping menerangkan tentang sejarah mereka, terutama masing-masing dari pembesar para salaf. Orang-orang pembesar, ada pemuka-pemukanya, orang-orang top guy-nya ya. Baik. Dan kasidah ini beliau menggambarkan kesedihan yang diliputi oleh linangan air mata, juga luka yang merasuk sampai keseluruhan bahagian tubuh beliau, kerana mereka para pembawa cahaya dan sifat-sifat yang terpuji itu telah tiada. Rintihan kalbu. Kenapa derita tengok orang saleh ini dah tak ada, orang yang macam fulan dah tak ada, orang macam fulan. Dulu di sini ada fulan, sekarang dah tak ada. Dulu imam masjid ini fulan, sekarang dah tak ada. Jadi kepiluan hati ya. Jangan kata zaman dia sajalah. Sekarang yang saya kalau pergi tarim, yang biasa kita jumpa dia, kita belajar dengan dia, boleh dikatakan 90% dah tak ada. Habib Salim Syatirinya, Habib Masyhurnya, Habib apa yang dulu lagi banyak lagi, Habib masanya semua, Habib apa Aidrus bin Semidnya, apa Habib apa Abdullah bin Alinya, Habib Sa'ad Al-Aidrusnya, semua tu lebih 20-30 nama kalau kita sebutkannya. Semua dah tak ada. Syekh Abu Bakar Al-Khatibnya, apa Syekh Husain Al-Khatibnya, semua dah tak ada. Semua dah tak ada. Syekh Abdul Rahman bin Aud Bafadalnya, Habib Musid Al-Haddadnya, yang kita tahulah guru-guru kita yang biasa kita jumpa dia di tepi sini, kita jumpa dia di masjid sini, kita baca kitab dia dekat sini. Semua dah tak ada.
Of course ada yang barulah, kita jangan bilang yang baru tak gini. Yang baru tu pun dengan kita jauh beza antara langit dengan bumi pun lebih tinggi lagi. Cuma yang dulu tu kita lebih rapat dengan dia, lebih mesra dengan dia ya. Semua dah tak ada. Kalau tegak dengan perasaan dan jiwa pengharapan, itu namanya takwa. Takwa dalam hati. Sebab tu kita kata takwa hahuna. Dan manusia dalam capai yang sedemikian berbeza. Dalam yang membuat dan suruh yang zahir saja, sembahyang saja ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi. Kalbunya pun ada yang lebih tinggi, ada yang tinggi. Sebab itu ada darajat di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan kita sangka kita dengan orang semua sama ya. Rupanya kita ingat kita sembahyang, tapi sembahyang dia punya markah begini, kita sembahyang markah semua begini. Begitu ya. Jangan sangka kita ini pendiam, kita tak ada. Dia punya pendiam tafakur, kita punya pendiam angan-angan. Lain ya. Lain begitu ya. Jadi jangan semua sama. Itu semuanya ada darjatnya di sisi Allah Ta'ala, pencapaiannya lain di sisi Allah Ta'ala. Ketakwaan ini ditujukan kepada Tuhan alam semesta, iaitu zat yang wajib disembah, yang memiliki sifat-sifat kebesaran, keagungan dan kesempurnaan. Sebutan tertinggi bagi zat yang disifatkan sebagai Tuhan adalah Allah. On your part, buat dengan sebaik mungkin. On our part, buat dengan takut. On our part, buat dengan harap. On our part, buat dengan malu. On our part, buat dengan cemas. Kepada Allah punya part, Maha Agung, Maha Besar, Maha tindak, nak terima boleh, nak reject boleh. Maha bebas, nak letakkan manusia dalam neraka boleh, syurga boleh. Maha bebas, aku dapat ini, dia punya salah rupanya, dia tak kasih markah. Dalam keadaan gitu, kita pandang hina kita, menghadap kita dan dengan Tuhan membesarkan. Ya Allah, mudah-mudahan dapat takwa yang sedemikian. Takwa yang buat seberapa baik dengan penuh takut, takwa yang mengagungkan Allah Ta'ala. Haraplah kita dapat sifat sedemikian. InsyaAllah kita sambung ya. Ini kita dah masuk dalam bab-bab, semua dah mulai masuk nasihat-nasihat alim ulama tentang takwa, tentang zuhud, tentang takut, berharap, khauf, tentang hidup sederhana. Semua ini adalah syarah daripada gasidah yang disebutkan itu semua ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita dapat ambil manfaat daripada apa yang kita belajar, dapat jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala.